Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hiburan, artis, hobi, pergolakan isu-isu semasa politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Tolong pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Berita terkini, GRS tidak pernah tanding PRN 16 Sabah, Haji G kini tak layak jadi KM. Yang di Pertuan Sabah, Tun Johar Mahiruddin diminta menarik balik pelantikan Datuk Seri Haji G Nur sebagai Ketua Menteri KM kerana dikatakan bertentangan dengan Perlembagaan Negeri Sabah setelah beliau keluar daripada Bersatu. Pakar ekonomi politik Jeremiah Yee berpendapat Haji G yang kini tidak lagi menganggotai Bersatu dan gabungannya Perikatan Nasional bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang memenangi jumlah kerusi majoriti di Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau juga berkata Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak pernah menyertai pilihan raya negeri ke-16 PRN 16 Sabah apatah lagi menang mana-mana kerusi DUN menggunakan lambangnya sekaligus menunjukkan keabsahan Haji G boleh dipertikaikan. Pada 10 Disember tahun lalu, Haji G melalui satu penyataan akbar oleh GRS walaupun GRS tidak pernah menjadi ahli Bersatu ataupun PN mengemukakan keluar Bersatu dan seterusnya PN serta akan menggunakan GRS sebagai landasan untuk tujuan politik akan datang. Satu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan ialah GRS tidak pernah bertanding dalam PRN 16 Sabah pada 26 September 2020 apatah lagi menang sebarang kerusi dengan menggunakan lambangnya. Ini bermakna kedudukan Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 yang sudah disangkal sebelum ini terjerat lagi untuk kali kedua oleh peruntukan-peruntukan perlembagaan yang sama, katanya menulis dalam utusan yang disiarkan hari ini 4 Januari 2023. Jeremiah yang memuat naik keputusan rasmi PRN 16 Sabah yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut memetik perkara 6-3 Perlembagaan Negeri Sabah yang menyatakan yang di Pertuan Negeri hendaklah melantik menjadi Ketua Menteri seseorang ahli Dewan Undangan yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan. Katanya perkara 6-3 itu bukanlah satu peruntukan yang boleh dibacakan secara tunggal kerana ianya hendaklah dibaca bersama perkara 6-7 yang berbunyi bagi maksud pasal -3 perkara ini di mana suatu parti politik telah menang majoriti kerusi-kerusi Dewan Undangan yang dipilih dalam satu pilihan raya umum. Ketua parti politik tersebut yang adalah ahli Dewan Undangan hendaklah menjadi ahli Dewan Undangan yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Katanya 3 hari selepas PRN 16 Sabah pada 26 September 2020, Haji G mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri setelah mendapat sokongan daripada Barisan Nasional. Jeremiah mendakwa daripada keputusan rasmi yang dikeluarkan oleh SPR, warisan yang juga merangkumi 6 calon DAP, PKR 2 dan seorang calon Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif APKO menang 32 kerusi sekaligus merupakan parti politik yang telah memenangi majoriti kerusi yang dipertandingkan dalam PRN. Sementara Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang juga merupakan ADUN Senalang dan Presiden Warisan adalah ketua parti politik yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ADUN menurut perkara 6-7. Beliau berkata parti politik Haji G ketika PRN 16 ialah PN dan mereka bertanding menggunakan lambang serta watika daripada gabungan yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekali lagi jawapannya adalah dalam negatif kerana politik mesti disesuaikan mengikut undang-undang dan bukannya undang-undang disesuaikan mengikut politik atau dalam perumpamaan bahasa Latin politia legibus non legis politis adaptande. TYT Sabah diseru supaya menarik balik pelantikan Haji G sebagai Ketua Menteri yang disangkal kerana ia adalah terbatal dari mula seperti apa yang pernah dilakukan oleh bekas TYT Tun Muhammad Adnan Robert terhadap Tun Datuk Mustafa Datuk Harun selepas hikayat PRN Sabah tahun 1985 dulu, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.